Hai guys, selamat kembali ke Gubi-Gubi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik, hari ini saya akan kongsikan antara kisah-kisah paranormal yang pernah dialami oleh pramugari dan juga juru terbang. Kisah ini berlaku di dalam kapal terbang dan juga di sekitar kawasan lapangan terbang. Daripada kisah seorang pramugari yang bertemu dengan seorang lelaki tua di geli, lelaki ini minta pesanan dia disampaikan kepada isteri dia yang duduk di tempat duduk penumpang, tapi lelaki ini tidak duduk di tempat duduk penumpang langsung. Jadi di mana dia duduk? Ada lagi sebuah kisah pramugari yang bertembung dengan seorang wanita yang berkebaya merah. Bukan sahaja mengganggu dia di sekitar kawasan lapangan terbang, tetapi wanita berkebaya merah ini mengikut dia balik ke rumah, mengganggu dia di rumah. Itu adalah kisah-kisah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 kisah menyeramkan di kapal terbang dan juga di sekitar kawasan lapangan terbang yang menakutkan. Saya mulakan perkongsian ni dengan pengalaman seorang pramugari yang ditugaskan di pesawat jenis B737. Pesawat 737 ni ialah pesawat Boeing. Tapi kalau dibandingkan dengan pesawat Boeing yang lain, pesawat ni lebih kecil. Bermaksud kalau ada pergerakan di kapal, mesti akan dilihat oleh pramugari dan pramugara. Di pesawat ni ada 2 geli. Satu geli A dan satu lagi geli B. Geli ni kepada mereka yang tidak tahu ialah tempat di mana pramugari dan pramugara duduk. Dan di sini juga mereka akan menyediakan makanan dan minuman selain meletakkan barangan yang perlu dibawa naik ke atas kapal. Geli A terletak di depan berdekatan dengan kokpit. Geli B pula terletak di bahagian belakang berdekatan dengan ekor pesawat. Di geli A ada satu CCTV yang boleh dipantau oleh pilot dari dalam kokpit. Ketika kejadian ini berlaku, mereka di dalam perjalanan menuju ke sebuah destinasi. Telefon pesawat berdering. Pramugari ini pun mengangkat telefon tu dan dia mendengar pertanyaan daripada pilot. Pilot tu bertanya, kenapa ada 2 orang kanak-kanak di dalam geli? Keliru dengan pertanyaan pilot, pramugari tadi pun menyemak geli. Tapi selain daripada kru, tiada kanak-kanak di situ. Walaupun keliru dengan pertanyaan pilot tu, dia meneruskan tugas dia semula. Tidak sehingga beberapa lama kemudian, telefon pesawat berdering lagi. Pramugari itu angkat dan pilot masih bertanya soalan yang sama. Katanya, kenapa kamu masih biarkan 2 kanak-kanak tu di geli? Pramugari itu pergi semula ke geli menyemak dan memang tiada kanak-kanak di situ. Dia mula rasa dipermainkan sehinggalah mereka sampai ke destinasi. Semua penumpang dan kru turun. Ketika mereka berada di lapangan terbang, pilot tadi sekali lagi bertanya kalau betul memang pramugari itu tiada nampak kanak-kanak di geli. Dan pramugari itu masih lagi menjawab tiada. Rupa-rupanya, pilot di dalam kokpit tadi melihat melalui skrin CCTV ada 2 orang kanak-kanak yang bermain di sekeliling mereka tanpa dilarang oleh staf. Seolah-olah tiada seorang pun yang nampak kanak-kanak tu. Pramugari tadi terkejut dengan apa yang diceritakan oleh pilot. Pilot tu mengingatkan supaya tidak menceritakan kisah ini kepada staf yang lain sebab waktu tu sudah tengah malam. Inilah insiden misteri yang dilalui oleh pramugari itu yang masih menimbulkan tanda tanya. Lelaki misteri di geli. Sebuah lagi kisah yang dialami oleh seorang pramugari yang berlaku juga di dalam geli. Semasa kejadian ini berlaku, dia ada merasa tidak sedap hati. Macam ada sesuatu yang berada di kawasan geli. Walaupun begitu, dia abaikan perasaan ni dan teruskan tugas dia seperti biasa. Tapi jam berganti jam, dia masih rasa gelisah dan terasa seperti ada yang sedang memerhati. Tidak sehingga dia bertembung dengan seorang lelaki tua yang berada di dalam geli. Tiada yang ganjil dengan lelaki ni sebab pramugari tu sangka yang lelaki tua tu mungkin baru keluar dari tandas. Itulah dia berada di geli. Lelaki tua ni kemudian meminta bantuan untuk menyampaikan pesanan kepada isteri dia yang sedang duduk di tempat duduk penumpang. Dengan pesanan, jangan risau, abang okey. Pramugari ini pun keluar dari geli dan pergi ke tempat duduk wanita tua tu dan menyampaikan pesanan lelaki itu tadi. Satu benda yang pramugari ini perasan, yang suami isteri ini tidak duduk bersebelahan. Mungkin itulah sebab kenapa lelaki tua ni mahu memberikan pesanan untuk memberitahu kepada isterinya supaya jangan risau.
Bila pramugari ini menyampaikan pesanan tu, raut wajah wanita tu tenang. Sambil dia keluarkan sekeping gambar, dia tunjuk kepada pramugari tu dan bertanya, "Inikah lelaki yang sampaikan pesanan tadi?" Pramugari tu tengok gambar dan angguk. Wanita tu cakap lagi, "Lelaki ni memang suami saya, tapi dia tidak duduk di sini. Dia berbaring di dalam keranda di dalam kargo kapal." Raut wajah pramugari itu bertukar pucat. Dia berlari masuk ke dalam geli dan duduk di sana ketakutan sehinggalah mereka sampai ke destinasi. Senyuman penumpang misteri. Ini kisah yang diceritakan oleh seorang pilot melibatkan bukan satu, bukan dua, tetapi 3 penumpang misteri. Selalunya sebelum pesawat berlepas, mereka perlu mengikut SOP, di mana pramugari akan mengira penumpang dan kiraan ini akan dimaklumkan dan disahkan oleh pilot sebelum pesawat berlepas. Kiraan ini mesti tepat dengan senarai penumpang yang ada dengan mereka. Kalau tidak, pesawat tidak akan berlepas. Pramugari ini mengira penumpang dari barisan depan sehinggalah barisan belakang. Dia akan kira satu persatu. Kiraan pertama pramugari ini mendapati yang penumpang di dalam kapal lebih 3 orang. Menyangka yang mungkin kiraan pertama dia salah, dia membuat kiraan kedua. Pelik bila kiraan kedua ni juga sama, penumpang lebih 3 orang. Pramugari ini pun melaporkan lebihan jumlah penumpang ni kepada pilot. Pilot tu kemudian mengarahkan pramugari itu untuk melakukan kiraan ketiga. Tapi pelik, kiraan ketiga ni pun memang betul. Ada 3 penumpang yang tidak sepatutnya berada di situ. Pilot ni tidak berpuas hati dan dia sendiri keluar ke kawasan penumpang dan kira sendiri. Dan memang betul, penumpang di dalam kapal tu lebih 3 orang. Berasa pelik. Dia melihat sekeliling tempat duduk penumpang dan perasan ada 3 orang penumpang yang duduk di barisan paling belakang. Salah seorang daripada penumpang tu ialah seorang wanita. Bila mata mereka bertembung, wanita tu melemparkan senyuman yang menakutkan. Pilot tu cakap dalam hati, "Tak apalah, diorang nak tumpang, biarkan saja." Dia pun mengesahkan pesawat untuk berlepas. Mereka berlepas dan selamat tiba ke destinasi. Apa yang ganjil menurut pilot tu sehingga hari ini dia tidak ingat raut wajah wanita yang senyum dengan dia pada waktu itu. Mungkin juga itu sesuatu yang mahu menumpang ataupun memang diorang tiada tiket dan masuk senyap-senyap. Apa-apa pun, itulah kisah pengalaman seorang pilot yang dikongsikan. Kisah seterusnya ialah kisah pramugari berkebaya merah. Juga diceritakan oleh pramugari yang bertugas di KLIA berlaku beberapa tahun yang lalu. Selalunya, staf-staf akan meletakkan kenderaan mereka di bahagian basement lapangan terbang dan menjadi lumrah bekerja sebagai pramugari. Masa habis bekerja tidak tentu mengikut berapa jauh perjalanan kapal. Kebetulan pada malam kejadian, mereka mendarat di KLIA tengah malam. Pramugari ini pun bergegas turun ke basement untuk mengambil kenderaan dan balik. Lift yang dinaiki untuk turun ke basement terbuka. Dia boleh lihat yang keadaan pada waktu tu lenggang. Hanya ada beberapa buah kenderaan di situ dan kenderaan dia ni pula terletak jauh dari lift. Dia pun memulahkan langkah. Yang didengari hanyalah bunyi beg troli yang ditarik dan bunyi tapak kasut dia. Tidak sehingga dia perasan ada satu bunyi yang lain lagi yang ada di situ, iaitu bunyi kasut tumit tinggi. Di sini, dia mula risau dan mempercepatkan langkah dia ke kenderaan. Masuk jak kereta, dia terus memasang ayat-ayat suci Al-Quran. Dia hidupkan kenderaan dan keluar dari situ. Tapi, bila tiba di dekat persimpangan untuk keluar dari basement tu, dia melihat seorang wanita dan juga memakai kasut tinggi dan mengenakan kebaya merah. Semakin kereta pramugari ini dekat dengan wanita tu, wanita berkebaya tu tiba-tiba menerpah ke arah kenderaan dia membuatkan pramugari ini memecut keluar dari basement. Dengan perasaan berdebar, dia balik ke rumah dan menyangka yang gangguan tu sudah berhenti. Tapi dia salah sama sekali. Bila semalaman, dia mendengar suara ngilayan dan jeritan di luar rumah. Sejak dari hari itu, pramugari ini trauma untuk meletakkan kenderaan di basement. Terima kasih kerana menonton. Siapa yang sangka benda-benda ni pun boleh ikut naik di dalam kapal terbang?
Yalah, kalau kita nampak benda tu, di mana kita mau lari? Takkan kita mau terjun kan? Tapi itulah kisah-kisah yang dikongsikan. Betul ataupun tidak, kita ambil sebagai satu hiburan. Jangan kita terlalu taksub. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara kisah-kisah ni, mana satu yang anda rasa paling menyeramkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan kalau anda suka dengan perkongsian ni, pastikan anda like dan share. Kongsikan dengan kawan-kawan kita. Mungkin juga diorang ada pengalaman diorang sendiri. Bolehlah dikongsi di ruangan komen di bawah. Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi Go, menarik setiap hari.